Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 6 cerdas? Berjumpa lagi kita di dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 6. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar unit 2 Suratul Duha. Suratul Duha. Ini adalah surah kefahaman. Tentang standard kandungan yang kita nak belajar pada hari ini 1.3.2 menganalisis, mengamal dan menghayati surah Al-Duha. Objektif pembelajaran pertama, murid dapat menerangkan pengenalan surah Al-Duha dengan betul. Kedua, menghuraikan erti ayat daripada surah Al-Duha dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, pernahkah kamu membaca Suratul Duha? Pernah baca? Ke tak tahu apa itu Suratul Duha? Okay, ini adalah surah Al-Duha. Kamu boleh baca. Baca. Sebab hari ini kita bukan nak belajar baca. Hari ini kita nak belajar kepahaman. Jadi kamu boleh baca nanti. Kamu pause dulu, kamu baca dulu ya. Saya tak boleh baca, nanti panjang sangat video kita ni. Okay, baiklah murid-murid. Kita tengok pengenalan surah Al-Duha. Ini saya ambil dalam buku teks. Perbincangan ataupun perbualan ayah dengan anak. Okey, dia kata apa? Naim tentu sudah tahu bahawa surah Al-Duha merupakan surah Makkiyah. Okey, ini pengenalan dia. Dia adalah surah Makkiyah. Okey, dan mengandungi 11 ayat. Itu surah Al-Duha. Okey, surah ini dinamakan Al-Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan surah. Yang awak baca tu Wad-Duha. Itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu duha. Okey, sambungan dia lagi. Ya ayah, Ustaz ada menceritakan tentang sebab penurunan Suratul Duha. Ini sebab penurunan. Sebab apa surah ini diturunkan? Surah ini merupakan satu penafian. Maksudnya Allah nak menafikan penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir. Orang kafir menuduh, tuduh siapa dia? Yang mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah lama kenapa tidak menurunkan wahyu. Jadi surah ini sebab penurunan dia adalah untuk menafikan tuduhan orang kafir yang telah mengatakan bahawa Allah benci Nabi dan mengabaikan Nabi. Sebab apa? Sebab lama dah wahyu tidak turun. Itu kata orang kafir. Jadi Allah turunkan surah Duha untuk menafikannya. Okey, itu pengenalan surah Al-Duha. Sekarang kita tengok ayat surah Al-Duha beserta dengan
maksudnya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Okey, itu maksud dia. Kedua, wallaili idza saja, dan malam apabila ia sunyi sepi. Mula waktu duha tu waktu malam. Okay, yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okay, maksud dia bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh orang musyrik. Ni sebab kita baca tadi kan, sebab turun dia. Kenapa diturun ini? Okay, itu ayat 1 hingga 3. Seterusnya, ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya, wa ni dan ya. Bahasa Arab kalau belajar wa ni maknanya dan. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya. Keadaan Nabi kan, masa dia kecil macam mana, anak yatim. Kan, dan akhir kali dia jadi apa? Pemimpin yang hebat. Okey. Okey, ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga engkau redha, berpuas hati. Maknanya redha ni puas hati. Okay, ayat yang ke-6. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu? Kan Nabi kan? Anak yatim kan? Ayah dia meninggal pada usia Nabi dalam kandungan. Lepas tu ibu dia pula meninggal. Okay. Lalu ia memberikan perlindungan. Allah bagi Nabi tinggal dengan datuk dia. Lepas itu Allah bagi Nabi tinggal dengan bapa saudara dia selepas itu. Mana Allah kahwinkan Nabi dengan Siti Khadijah selepas itu. Okey, itu maksud dia. Okey, ayat 6. Seterusnya ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Dha ni kena baca panjang harakat. Okey. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar. Lalu ia memberikan hidayah, petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Apa kisah ni? Kan Nabi dia selalu mengasingkan diri daripada masyarakat dia yang selalu melakukan maksiat, selalu buat perkara yang tidak elok. Nabi tak suka. Jadi Nabi pergi duduk di Gua Hira. Masa itulah Allah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk kepada Nabi. Okey, ayat yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan
fa'aghna. Okey, ni 5 harakat. Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Okey. Okey, yang ke-9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Allah suruh kita berlaku belas kasihan kepada anak-anak yatim. Okey, seterusnya ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Orang yang nak minta bantuan, jangan kita nak herdik mereka. Bagilah bantuan yang dia nak. Okey. Last sekali ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Jadi kena sebut selalu nikmat Allah Ta'ala. Kalau tak sebut, kita tak tahu kan. Jadi sebut nikmat Allah yang Allah bagi. Dan selalulah sebut Alhamdulillah, tanda kita bersyukur. Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita nafas, Allah bagi kita nikmat Islam, nikmat iman. Maka hendaklah kita bersyukur. Sebutlah Alhamdulillah. Okey. Jadi itulah dia pengertian surah Al-Duha. Ustaz harap semua dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini. Moga-moga menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman yang kita panggil akhir zaman ini. Zaman yang penuh dengan penuh dengan cubaan, fitnah. Jadi kita mestilah berpegang teguh dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi untuk kita dijadikan panduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.